Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Tajuk yang ingin Cikgu kongsikan pada hari ini iaitu mudahnya menyiram dalam standard pembelajaran 5.3.2 kurungan huruf Romans 2. Dari segi standard kandungan, 5.3 ini kita akan memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran, 5.3.2 ini kita akan memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks, iaitu ayat tanya. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 5 ayat tanya dan membina 3 ayat tanya mengikut konteks dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tanya dan membina 2 daripada 3 ayat tanya mengikut konteks dengan betul secara individu. Sebelum itu, memandangkan pada hari ini kita perlu mengenal pasti ayat tanya dan membina ayat tanya. Mari kita lihat balik apa itu ayat tanya. Ya. Pasti murid-murid kenal dan mengenali apakah itu ayat tanya. Cumanya pada hari ini kita mengulang kaji semula apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya dan ciri-ciri yang perlu ada pada ayat tanya. Okey, mari kita baca bersama-sama. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Dalam penulisan, nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal. Ya, murid-murid, ini tanda soal. Ya, contoh kata tanya: mengapa, apa, siapa, bagaimana, berapa, bila, di mana. Kesepakatan di sini untuk kamu ingat formula kata tanya must be, D. Ya, itu ialah formula untuk kata tanya. Jadi ayat tanya ini bermakna kita bertanyakan sesuatu, ya, kepada orang lain menggunakan nada suara ataupun pergunaan perkataan tertentu. Bila dalam penulisan kita menggunakan ayat tanya, pastikan kamu letakkan tanda soal, iaitu bentuk telinga di belakang ayat tanya. Kemudian formula di sini cikgu bagi, kamu perlu ingat, kalau kita nak mengenali apa itu kata tanya, itu must be, D. Kalau mengapa, mestilah merujuk pada sebab. Apa merujuk pada tujuan. Siapa merujuk kepada orang. Bagaimana merujuk kepada cara. Berapa, ya, merujuk kepada jumlah. Bila merujuk kepada tarikh ataupun masa. Di mana merujuk kepada tempat. Saya harap murid-murid dah boleh mengenali penggunaan kata tanya ini untuk menghasilkan ayat tanya yang tepat. Okey, jelas ya murid-murid? Kita pergi ke slide yang seterusnya. Murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian dengan tajuk mudahnya menyiram. Ini perbualan di antara Alif, iaitu kawan Zara, dengan ayahnya yang berbual-bual tentang memasang alat pemasa siraman. Jadi mari kita baca dialog ini bersama-sama. Sambil-sambil itu kamu perlu mengenal pasti ayat tanya yang terdapat di dalam dialog ini. Dan ada dialog ini kita perlu lengkapkan atau membina ayat tanya yang bersesuaian berdasarkan pernyataan jawapan yang telah diberikan. Kita baca ayat ini bersama-sama dan kita akan kena pastikan ayat yang tanya yang terdapat dalam dialog yang diucapkan. Mudahnya menyiram. Alif, kawan Zara, berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasar siraman. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasar siraman. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ayah hendak memasang alat pemasar siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Dalam teks ini, perbualan-perbualan di awal yang di mana Alif bertanya apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Jadi ayahnya telah menerangkan yang dia sedang memasang alat pemasar siraman. Alat ini hendak dipasang pada sebelah paip di penghujung rumahnya. Dalam slide yang pertama ini terdapat beberapa ayat tanya yang digunakan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ayah sedang buat apa? Apa merupakan kata tanya. Jadi ini merupakan
ayat tanya, di mana di akhir ayat tanya ini perlu letakkan tanda soal. Ya, murid-murid perlu ingat, ya, sekiranya kata tanya diletakkan di awal ayat, kita perlu menambahkan partikel kah. Ya, contoh, apakah yang sedang dilakukan oleh ayah? Jika kata tanya diletak di pertengahan ataupun di hujung ayat, kita tidak perlu meletakkan partikel kah. Jadi, ayah sedang buat apa? Okay, yang kedua, ayat tanya yang kedua, di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ya, di manakah merupakan kata tanya. Jadi, ayat ini merupakan ayat tanya. Okay, kita teruskan. Mengapakah ayah memasang alat ini? Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Alat ini berfungsi secara automatik. Wah, bagusnya alat ini. Kamu nampak di sini kita perlu melengkapkan ataupun membina ayat tanya berdasarkan persoalan yang seterusnya. Kita lihat dulu ayat tanya yang terdapat dalam slide yang kedua. Jadi, kita bina dulu ayat tanya untuk persoalan ini. Wah, bagusnya alat ini. Bagaimanakah cara alat ini berfungsi? Ya, murid-murid boleh rujuk ya, sebab slide cikgu ni jawapannya akan bersambung pada slide yang seterusnya. Ya, bagaimanakah cara alat ini berfungsi? Jadi, ini merupakan ayat tanya untuk jawapan yang seterusnya. Kita lihat ayat tanya lain. Mengapakah ayah memasang alat ini? Ya, mengapa merupakan kata tanya? Jadi, merupakan ayat tanya yang berakhir dengan tanda soal. Yang seterusnya, bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Ya, ini juga merupakan ayat tanya kerana ada penggunaan kata tanya bagaimanakah. Begitu juga dengan adanya simbol tanda soal. Okey, kita lihat seterusnya. Alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Jadi ada ruangan kosong yang perlu kita bina ayat tanya. Kita lihat jawapan di bawah ni. Alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Jumlah ya, sebanyak 2 kali sehari. Jadi tentulah kata tanya, berapa kalikah alat ini akan melakukan siraman? Jadi alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Kamu binalah ayat tanya yang bersesuaian berdasarkan pernyataan tersebut. Okey, kita lihat ayat tanya dalam slide ini. Berapa lamakah tempoh siramannya ayah? Dan berapa kalikah alat ini akan melakukan siraman? Ya, terdapat 2 ayat tanya dalam slide ini. Jadi, dalam penggunaan alat ini, ayah Alif ni telah menetapkan masa. Ya, alat ini berfungsi untuk melakukan siraman. Cikgu pasti kamu biasa melihat alat semburan ini di kebun-kebun ataupun di kawasan-kawasan penanaman yang luas. Ya. Ini untuk memudahkan kita melakukan siraman pada tanaman-tanaman yang banyak. Tak perlulah kita pergi ke satu tempat ke satu tempat. Kita hanya setkan masa, setkan berapa kali alat ini berfungsi, jadi dia boleh melakukan siraman secara automatik. Ya, kita teruskan. Okay, kita perlu membina ayat tanya di sini. Jadi kita lihat pernyataan di bawah dulu. Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Terima kasih ayah kerana memberikan penerangan. Sama-sama. Jadi kita lihat pernyataan untuk kita bina ayat ini menunjukkan masa. Jadi tentulah ayat tanya yang sesuai. Bilakah alat siraman ini mula menyiram tanaman? Ya. Sebab menimbulkan masa penggunaannya bilakah. Ya, jadi alat ini berfungsi menyiram pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Inilah alat yang telah dicipta untuk memudahkan pekebun, ya, petani yang menguruskan ladang-ladang dalam kuantiti atau kawasan yang besar. Jadi mereka boleh menggunakan alat ini untuk memudahkan pengurusan siraman tanaman tersebut. Jelasin murid-murid, itu kita telah mempelajari apa itu ayat tanya dan juga membina ayat tanya berdasarkan pernyataan yang telah diberikan. Kita teruskan pada slide yang seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan interaktif school game pada link penerangan video. Kamu boleh klik link tersebut dan kamu boleh menjawab soalan berkaitan dengan ayat tanya. Yang kamu boleh jawab secara dalam talian dan kamu boleh memperolehi markah
setelah kamu menjawab soalan-soalan tersebut. Cikgu mengharapkan kamu dapat menjawab soalan dan memilih jawapan yang tepat. Okey, sebelum kita mengakhiri PDPR kita pada hari ini, ingin cikgu kongsikan nilai yang terdapat dalam teks kita pada hari ini, iaitu memanfaatkan masa lapang. Ya, contohnya aktiviti berkebun yang dijalankan oleh Ayah dan Alif merupakan satu aktiviti yang bermanfaat jika kita lakukan pada waktu yang terluang, kerana kita akan mendapat hasil daripada tanaman yang kita tanam, dan kita juga dapat menjimatkan wang, ya, kerana tanaman-tanaman ataupun sayur-sayuran yang kita tanam itu kita boleh gunakan sebagai barangan dapur, ya. Jadi ini akan menjimatkan wang. Kita akan menjadi tambah sihat bila kita melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Jadi, gunakan masa terluang anda dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah untuk diri sendiri dan keluarga. Sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.